Sedang jemaah yang dimuliakan, hendaklah kita berdiam diri dan jangan berkata-kata pada ketika khutbah khutbah, kerana demikian itu akan menghilangkan pahala Jumat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika wal imam yakhutub yawm al-jum'ah sidqa faqad lahu." Rawahu Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Ikhwanil muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menjauhi apa sahaja dan apa jua yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita tunduk dan patuh dan mengerjakan apa yang diperintah atau disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terus bersama-sama dengan orang yang bertakwa. Khutbah Jumaat kita pada tengah hari ini bertajuk wabak COVID-19 dan norma baru. Alhamdulillah, serangan penyakit berjangkit COVID-19 beransur-ansur lemah dan kita masih dalam proses menghindarkannya melalui kaedah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ataupun PKPP. Di seru itu, di samping bersyukur, kita hendaklah sentiasa bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan orang-orang yang bersabar. Menerima ujian Allah Subhanahu wa taala ini, dan sudah pastinya kita mesti ingat sebagai orang beriman, kita menerima musibah ini sebagai satu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan kita tetap berpeluang mendapat kebaikan di sebalik sesuatu musibah, apatah lagi jika kita memperolehi keamanan dan kesenangan. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, kagum sekali urusan orang beriman. Sesungguhnya semua isu yang ada pada orang beriman adalah baik. Keadaan ini tidak ada melainkan pada orang beriman. Jika beroleh kesenangan, sudah pasti dia akan bersyukur. Dia memperoleh kebaikan pahala, dan jika ditimpa kesusahan, dia akan bersabar. Dia juga beroleh kebaikan pahala dengan kesabaran. Saudara sidang kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersabarlah dengan beberapa norma baru akibat serangan COVID-19 ini dengan mematuhi perintah-perintah kawalan pergerakan pemulihan, di mana beberapa keadaan tidak lagi menjadi kebiasaan kita seperti sebelumnya. Berdasarkan pengumuman Penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan bagi menggantikan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang telah bermula pada 10 Jun yang lalu hingga 31 Ogos akan datang. Dalam perutusan khas, Perdana Menteri Malaysia telah menyebut bahawa banyak kelonggaran akan diberikan kepada orang ramai dalam menjalankan kegiatan seharian. Sejak pelaksanaan PKP dan PKPB, penularan COVID-19 di Malaysia kian menurun dengan kadar jangkitan di kalangan rakyat tempatan semakin rendah dan terkawal. Melalui penguatkuasaan PKPP, pergerakan pemulihan ini, hampir semua kegiatan sosial, kegiatan operasi pendidikan, keagamaan, perniagaan dan sektor ekonomi akan beroperasi semula secara berperingkat dengan mematuhi sepenuhnya SOP yang ditetapkan. Oleh itu,
Kita mesti terus berdisiplin dan mematuhi langkah keselamatan agar wabak COVID-19 ini sentiasa terkawal. Semua itu perlu kita laksanakan, perlu kita lakukan, apatah lagi perlu sifat kesabaran sepanjang PKPP ini. Sesungguhnya nyawa itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang wajib dipertahankan, dipelihara. Ia merupakan sebahagian daripada matlamat syariat menjaga nyawa, iaitu hifzun nas. Selain daripada itu, PKPP ini selari dengan kaedah fiqh, iaitu darul mafasid aula min jalbil masalih, yang bermaksud menolak keburukan lebih diutamakan daripada menghasilkan kebaikan. Saudara muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita membudayakan norma baru sebagai usaha mulia lagi dituntut oleh syarak. Seperti yang pertama, kita mengurangkan pergerakan yang tidak ada keperluan. Dalam Islam disebut sebagai perkara lagha. Sebaliknya, kita mesti terus bersama dengan anggota keluarga kita, memantapkan kasih sayang dan silaturahim dengan lebih akrab dan rapat lagi. Yang kedua, kita terus meningkatkan budaya kebersihan yang dituntut oleh Islam, terutamanya pada badan, pakaian, makanan, kediaman dan persekitaran. Yang ketiga, walaupun dalam keadaan tempoh pemulihan ini, kita juga mesti terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempena masa yang banyak kita berada di rumah, mulai dengan tata cara kita muhasabah, mulai dengan kita bertaubat, kita bersolat jemaah, kita melakukan amalan-amalan sunat, kita baca Al-Quran, kita berzikir. Semua itu di antara perkara-perkara yang boleh meningkatkan ketakwaan kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita mesti ataupun kita boleh mengambil manfaat dengan kemudahan teknologi yang ada seperti internet, dan kita boleh melihat, kita boleh mengambil maklumat-maklumat sama ada pengajian di talian dan sebagainya, untuk kita menambah ilmu dan meraih peluang-peluang yang menguntungkan. Dan yang terakhir, kita menjauhi tempat-tempat perhimpunan yang ramai yang tidak perlu ataupun melalaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم في وعد وأنت تفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيق جلالة الملك مولانا أمين الكريم سلطان صلاح الدين المرحوم سلطان بدليشة ولي عهده دولية الرحمن مولاة تنكو شرف البدليشة ابن سلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد ووجد التقوى لهم خير الزاد إنك رؤوف رحيم الجواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم